Salam Malaysia Madani buat anda semua. Kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Apa Khabar Malaysia. Jadi apa khabarlah anda semua, supaya semuanya dah buka mata besar-besar nak setia bersama dengan kami di program ini. Saya Nur Salihah Azmi bersama seorang wanita jelita. Silakan. Saya Chedi bersama-sama dengan anda pagi ini. Rasa teruja sebenarnya bila orang puji kita pagi-pagi kan. Itu yang kita nak sebenarnya. Walaupun keikhlasan tu ada ke tak, kita tolak tepi. Yang penting kita cantik pagi ini. Saya ikhlas tau, Cik. Okey, alhamdulillah. Saya tahu Salihah ikhlas. Yang pasti begitu juga anda di luar sana, kalau boleh mulakan hari ini dengan satu senyuman yang segar. Sebab senyuman ni mampu mengubah mood kita. Bukan saja kita, malah orang yang dekat dengan kita, orang sekeliling kita boleh jadi satu hari tu jadi tersenyum je disebabkan kita yang senyum. Jadi senyumlah, sebab senyuman ini mampu mengubah mood anda, dan senyum itu juga satu sedekah. Dah dapat pahala tau. Pahala yang orang kata mudah untuk kita dapatkan ganjaran pahala itu sendiri. Jadi senyum. Bila Cik cakap kan tersenyumnya. Jadi saya rasa untuk seluruh program ini banyak agenda yang kita nak bawakan. Pastinya yang buat anda tersenyum dan gembira lagi adalah berkenaan tentang konsert. Itu sebentar nanti. Dan satu yang buatkan saya kurang senyuman pagi ini kan, bila kita dengar berita-berita yang orang kata kurang enak didengar lah. Agak mengecewakan juga. Saya rasa marah sebab saya suka makan sayur hari-hari. Tapi bila dengar saja berita ataupun di dada akhbar kan, di kaca TV, harga sayur naik. Tapi lepas dengar sepenuhnya saya fahamlah keadaan kita dekat negara kita bagaimana dengan hujan lebat, banjir berlaku sana sini di serata negara kita, di Kuala Lumpur, di Pahang dan kawasan-kawasan yang mana mengeluar ataupun pengeluar sayur itu sendiri. Jadi kita lebih fahamlah kan, dan harap anda pun lebih cakna dan ambil maklum tentang perkara ini. Bukan senang-senang nak naikkan harga sayur, bukan senang-senang tak nak bagi sayur ataupun edarkan sayur pada tempat-tempat tertentu, tapi kesukaran yang dilalui oleh pengedar ini sendiri. Baik, kekurangan sayur, Fama diarah kenal pasti kawasan terjejas. Kata Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah diarahkan mengenal pasti kawasan-kawasan yang mengalami kekurangan bekalan sayur bagi membolehkan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menggerakkan segera jentera bekalan sayur untuk dipasarkan di kawasan terjejas. Dan kata Datuk Seri Muhammad Sabtu, MEFS akan membuat kajian data supaya tempat yang mengalami kekurangan bekalan itu dapat dihantar dengan bekalan sayur dari kawasan yang mempunyai lebihan stok. Sejak minggu lepas lagi, beberapa negeri dilaporkan mengalami kekurangan sayur-sayuran tertentu susulan hujan lebat berterusan dan banjir menjejaskan ladang sayur di Johor, Pahang dan Perak yang menyebabkan harganya melonjak di beberapa tempat termasuk di Melaka yang mencatat peningkatan harga 10 hingga 20%. Sempat semalam saya ke Pasaraya beli sayur, tapi harga sayur alhamdulillah maintain, tak ada kenaikan. Mungkin di kota lah ataupun di Kuala Lumpur itu sendiri, tapi mungkin di tempat-tempat lain menjadi kebimbangan dan juga kemarahan juga. Macam saya mula-mula dengar je saya jadi marah sebab saya suka makan sayur. So, saya tahu Cik memang masak. Sayur kegemaran favourite Cik dia. Macam Salihah pula, saya tak berapa sangat sayur, tapi pastinya bila orang kata pergi supermarket dan sebagainya tu, kita tengok juga harga bekalan sayur ini naik juga 10 ke 20%. Okey, baik. Untuk seterusnya, satu berita yang agak mendukacitakan ataupun orang kata sedih juga berkenaan tentang seorang bayi yang ditemukan dibuang di tempat pembuangan sampah. Satu kali bila kita berbicara berkenaan tentang kisah-kisah ini, kita tahu kisah pembuangan bayi ini bukan kisah yang pertama kali terjadi di Malaysia, dan mungkin lebih banyakkan program-program kesedaran dan apa sahaja perkara yang boleh dilakukan. Mungkin kita bersiap siaga tentang supaya semua orang tahu bahawa bila kita lahirkan bayi ini, bayi adalah anugerah untuk kita semua. Jadi sentiasa orang kata sayangi, dan diharap kes-kes seperti ini dapat tidak berlaku ataupun dapat dikurangkan. Kata Ketua Polis Daerah Serdang, SCP AA Ambalagan berkata, polis menerima maklumat pada pukul 10.05 pagi daripada orang awam mengenai penemuan mayat bayi tersebut, dan bayi tersebut berkulit cerah yang dibalut dengan kain dan diletakkan di dalam beg berwarna jingga, dan bayi tersebut telah dihantar ke Hospital Serdang
untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Kes yang disiasat ini akan didakwa di bawah Seksyen 318 Kanun Kesaksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Seperti yang Salihah bicarakan sebentar tadi, kisah ini bukan kisah yang pertama. Satu perkara yang cukup menyedihkan. Jadi kita sentiasa perlu beringat bahawa bayi itu adalah anugerah, kita kena sayangi bayi yang baru dilahirkan. Dan mungkin selepas ini kita ada sesuatu berita yang cukup menarik. Kalau bayi itu tidak dapat orang kata dibesarkan, mungkin kita nak hantarkan ke baby hatch. Betul, sekarang kita pun tahu ada badan tertentu iaitu badan NGO yang telah menubuhkan satu institusi ataupun tempat baby hatch, digelar baby hatch untuk membendung gejala ini. Jadi mungkin itulah satu tempat yang tempat pertama kalaulah mungkin berlaku perkara-perkara sebegini. Fikirlah ada lagi tempat yang boleh anda selamatkan keadaan tersebut sebenarnya. Dan itu berkenaan tentang baik. Dan selepas ini mungkin juga kami nak berkongsi berkenaan tentang calon-calon SPM yang terkesan dengan keadaan banjir di beberapa buah negeri. Sebelum ini banjir berlaku di Johor dan Sabah, dan kali ini juga berlaku di beberapa negeri yang lain. Persiapan calon CJ pelajaran Malaysia terjejas selepas kediaman mereka dilanda banjir. Meskipun berdepan dengan cabaran, calon-calon yang dikabarkan bakal menduduki SPM ini juga dah berjanjilah nak lakukan yang terbaik. Tetapi yang sedihnya, rumah mereka ditenggelami air. Kalau untung dapat selamatkan buku-buku ataupun dokumen ataupun benda-benda yang penting. Tapi kalau mungkin tak boleh diselamatkan, menjejaskan jugalah kesukaran bagi anak-anak ini untuk meneruskan pengajian ataupun pembelajaran mereka. Macam saya katakan, buku-buku, kemudahan internet juga tak dapat kita capai sepenuhnya. Kalau mungkin dah ditempatkan di PPS, mungkin kita boleh akses pembelajaran ataupun pengajian kita menerusi internet. Tapi dalam masa yang sama, kalau mereka yang tersangkut di kawasan banjir juga agak menyukarkan mereka untuk menjalani kehidupan seperti biasa, ataupun khususnya mereka yang nak ke sekolah anak-anak ini. Ya, betul. Walau bagaimanapun kita harapkan calon-calon SPM ini dapat lakukan yang terbaik. Dan seperti biasa bercakap tentang banjir ini, di Apa Khabar Malaysia, kita sentiasa nak bawakan kepada anda perkembangan cuaca. Nak keluar rumah kena tengok cuaca dahulu. Dan kemudian kita akan ke Bilik Berita bersama rakan setugas. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Binsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Seorang anggota tentera yang bertugas di unit komando dikuatiri lemas di kawasan perairan Pulau Undan di Melaka. Dalam kejadian sekitar pukul 5.15 petang semalam, mangsa Lance Corporal Adrian 19, 25 tahun, dikatakan hilang semasa sedang menjalani latihan kursus juruselam di lokasi 0.7 Batu Nautika Barat Daya Pulau Undan. Pengarah Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata, seramai 6 anggota maritim ditugaskan dalam operasi itu. Dengan setakat ini, pencarian dilakukan dalam radius 10 batu nautika persegi. Operasi mencari akan diteruskan hari ini selepas ditangguhkan apabila keadaan semakin gelap semalam, termasuk angin kencang dan jarak penglihatan yang terhad. Hari ini, SAR akan menggunakan bantuan helikopter dan aset berkaitan bagi melancarkan operasi. Radius pencarian juga akan diperluaskan dan meminta bantuan kepada nelayan yang sedang menangkap ikan di sekitar lokasi sekiranya terdapat sebarang maklumat. Operasi mencari dan menyelamat mangsa katanya turut dilakukan dengan bantuan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM.
Kerajaan sedang berusaha untuk membawa keluar 13 rakyat Malaysia yang masih terperangkap di beberapa wilayah selatan Turki yang terjejas akibat gempa bumi. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin berkata Wisma Putra mengadakan perbincangan dengan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral di Istanbul mengenai usaha itu sebelum disusuli proses membawa mereka pulang ke tanah air. Semua rakyat Malaysia terdiri daripada 11 lelaki dan 2 wanita yang kebanyakan bekerja di pelbagai bidang dan dikenal pasti selamat. Usaha membawa keluar berdepan dengan cabaran berikutan hubungan komunikasi yang terhad. Alhamdulillah, mereka sihat walafiat. Cuma itu saya katakan tadi, perhubungan itu agak susah. Bagaimana untuk kita bawa mereka keluar ini masih lagi diuruskan oleh pihak kedutaan kita. Kita ingin memastikan semua rakyat kita yang berada di Turki, di kawasan gempa, agar dapat bersabar dan remains vigilant, terhadap apa yang berlaku supaya mereka sentiasa berhubung dengan pihak kedutaan kita. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelepasan misi bantuan kecemasan gempa Gaziantep Turki dan Syria Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam tadi. MAPIM merupakan badan bukan kerajaan NGO pertama menghantar bantuan kemanusiaan ke Turki yang disertai 11 anggota delegasi termasuk 4 petugas media bagi membantu misi operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi berkata, seramai 11 anggota delegasi bersama 4 petugas media menyertai misi bantuan mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Misi kemanusiaan MAPIM itu dijangka berada di Turki serta Syria selama 17 hari dan peruntukan dana sebanyak 1 juta untuk membeli barangan keperluan yang akan disumbang kepada mangsa di wilayah terjejas. Alhamdulillah kita dahulukan wang bencana yang memang kita sentiasa bersedia untuk Gaza dan sebagainya, untuk Syria, untuk disaster khususnya kita bawa 1 juta. MAPIM menggunakan sumbangan sedia ada dari orang ramai berikutan tabung bantuan kecemasan bagi gempa bumi Turki dan Syria bagi dilancarkan pada 6 Februari lalu. Tabung bantuan tersebut menyasarkan kutipan 4 juta ringgit. Pada awal pagi Isnin, gempa bumi berukuran 7.8 pada skala Richter melanda daerah Pazarjik di wilayah Karanan Maras dengan menggegarkan beberapa wilayah lain termasuk Gaziantep, Shanliurfa, Diyarbakir, Adena, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay serta Kilis. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Satu lagi perkongsian baru untuk kita kongsi sama. Penonton-penonton Apa Khabar Malaysia pagi ini bercerita tentang ISICS, Aura Saintis dan juga Teknokrat terkemuka dunia. Wow. Okay. Saya kalau fikir pasal sains je, masa sekolah dululah. 20 tahun lepas. Berapa lama dah tu dah tinggalkan sekolah ya? Subjek yang paling saya tak minat adalah sains. Tapi sekarang saya fikir balik kan, kita tak naklah buka cerita lama kan. Tak naklah imbas. Sekarang baru kita sedar pentingnya sains dan dalam masa yang sama sains ni juga membantu untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara malah dunia. Ya, jadi diadakan satu acara yang akan mengangkat teknologi, sains, kejuruteraan dan juga matematik yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis. Dan kita bawakan hari ini panel yang akan berbicara dengan lebih terperinci apakah objektif panel-panel yang bakal dibawa untuk program ini. Jadi pagi ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Abdul Halif, pencara kanan Institut Matematik Kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor bersama dengan kami. Apa khabar doktor di sana? Khabar baik. Terima kasih kepada bernama. Okey, baik. Untuk permulaannya, mungkin doktor nak ceritakan secara ringkas dahulu apakah berkenaan tentang program yang bakal diadakan nanti, doktor? Silakan. Okey, program ISIS ni ada singkatan daripada International STEM and Innovation Colloquial Series.
So program ni actually UNIMAP yang laksanakan bermula pada 16 September tahun 2021. Okey, tujuan utama kami buat program ni adalah untuk program STEM. Semua orang tahu STEM, banyak orang buat program STEM. Jadi apa yang kelainan dalam ISIS ni adalah kita bawakan saintis tersohor dunia, setaraf ataupun saintis pemenang Nobel Prize. Okay? Pemenang hadiah Nobel, itu dia punya sasaran lah. Kita nak cari kelainan daripada program yang sedia ada. Jadi kita bawakan program ISIS ni secara online lah program ni. Bermula pada 16 September 2021, itulah siri pertama. Dan sehingga sekarang kita dah susun sebanyak 10 siri. Dan siri yang akan datang adalah pada 22 Februari ni. Adalah siri yang ke-10. Okey. Ya. Baik. Alright. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan antara target audience ataupun mereka yang menyertai program ini. Adakah di kalangan pelajar-pelajar sahaja ataupun melibatkan ialah seluruh warga UNIMAP? Kita sasarkan kepada semua masyarakat. Kita tak kira pelajar sekolah ke, pelajar universiti ke, semua. Because ini adalah salah satu daripada slogan UNIMAP, iaitu UNIMAP for Society. Okay, jadi kita nak semua orang ambil tahu berkenaan dengan pendidikan STEM dengan membawakan saintis yang tersohor lah daripada luar negara. Itu tujuannya. Dan kita open pada semua lah. Tak semestinya pada pelajar sekolah saja. Okey, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kami antara saintis. Kalau kita tengok dekat kaca TV pun tertera antara saintis ataupun orang panggil teknokrat terkemuka dunia. Itu dia Profesor Dr. Farouk Elbaz dan ramai lagi lah ya, antara saintis yang memang mungkin di kalangan ahli-ahli saintis di Malaysia ataupun pelajar-pelajar yang mengambil jurusan saintis mengenali. Tapi untuk orang luar pula bagaimana untuk menyertai program ini turut sama dengan seperti yang doktor katakan tadi, penyertaan semuanya melalui laman web ataupun secara atas talian. Bagaimana? Ya, program ini disusun bila saya dah dapat penceramah saintis tu, kemudian kami akan saya akan buat poster dan kita akan hebohkan melalui media sosial. Dan untuk mendapatkan audien yang ramai lah, saya ada connection dengan especially JPN Kedah lah yang banyak membantu program ni lah. Dan juga kita sebarkan kepada semua JPN dan juga semua masyarakat. Dan apa yang menarik dalam program ni adalah untuk mendapatkan audien luar negara, saya sendiri yang pergi ke website universiti luar negara, especially daripada Timur Tengah sampai ke bahagian timur ni lah. Sebabkan kebanyakan penceramah yang kami jemput adalah daripada USA. Jadi time different, beza masa dia lebih kurang 13 jam ke 16 jam. Jadi bila sini pagi, jadi program kami ni mungkin tak berapa sesuai untuk di kawasan Eropah lah. Jadi kami banyak tumpu di kawasan timur lah. Program ni bukan kami tumpu pada Malaysia saja, kami tumpu di luar Malaysia juga untuk bawakan audien dia sekali. Baik doktor, melihat kepada panel-panel yang bakal dijemput untuk acara nanti doktor ya. Nama-nama yang besar seperti profesor daripada NASA, dan NASA ni memang kita tahu well known untuk pengetahuan mereka dalam bidang STEM ini. Jadi bagaimana doktor melihat kolaborasi ini dapat memberikan lebih pencerahan kepada yang akan terlibat untuk acara nanti doktor? Itu tujuan utama ISIS ni lah. Bukan kami tak saintis lokal. Sebabkan STEM tu sendiri, ramai orang faham STEM ni adalah sains, teknologi, engineering, matematik. Tapi falsafah STEM adalah the connection, hubungan antara sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi dengan bawakan saintis yang bertaraf pemenang hadiah Nobel ni, kami harapkan ianya memberi satu aura lah ataupun impact kepada masyarakat, pelajar sekolah supaya lebih memahami apakah maksud
STEM tu sendiri. Itu yang kami cuba bawa kelainan dah lah. Dan agak mencabar sebenarnya untuk saya dapatkan saintis bertaraf pemenang hadiah Nobel ni. Saya hanya berjaya dapat, setakat ni saya berjaya dapat 3 orang. Dan saya dah email, saya ingat lebih pada 20 orang lah. Ada yang balas, ada yang tak balas, ada yang tolak. Tapi salah satu kebaikan dia adalah dia orang tak mengenalkan apa-apa bayaran lah. Untuk program CIS ni saya tak beri apa-apa honorarium lah dalam bentuk wang ringgit. Hanya kami berikan adalah cenderahati kepada penceramah lah. Kami akan kurier cenderahati itu kepada penceramah di US dan juga di NASA lah. Baik, nak tahu juga Doktor, macam mana respon daripada pelajar-pelajar ini bila adanya program sebegini, tambah pula dapat berjumpa dengan idola ataupun teknokrat yang bukan mudah, ahli saintis kita di Malaysia pun mungkin bukan mudah untuk berjumpa dengan mereka, tapi student-student dah didahulukan dan bertemu dengan mereka ini walaupun secara alam maya. Okey, saya kongsi pengalaman macam siri pertama bila saya bawa Profesor Farouk Elbaz. Profesor Farouk Elbaz ni adalah orang ahli geologi yang bertanggungjawab untuk menentukan di mana tempat pendaratan misi Apollo NASA di bulan. Jadi waktu saya buat program siri 1 tu, kami ada buat satu program dengan pelajar sekolah, iaitu buat short video competition. Jadi pelajar sangat teruja lah bila dapat sesi ni, and then kami dapat penyertaan lebih kurang 7 ke 8 ribu pelajar di seluruh Malaysia untuk masuk dalam kompetisi ni lah. Dan begitu juga dengan siri keempat bila kami bawakan daripada NASA juga yang berkaitan dengan teleskop James Webb Space Telescope, iaitu teleskop yang paling sophisticated yang menggantikan Hubble Telescope. Itu pun kami ada buat juga satu program dengan pelajar secara atas talian, dan kami dapat respon yang sangat luar biasa lah daripada pelajar sekolah lah, especially dalam bidang angkasa ni lah. Ramai yang minat lah. Ya, baik Doktor. Pastinya saya kira ini satu acara yang ditunggu-tunggu kerana panel yang dibawa ini juga bukan calang-calangnya. Jadi kita dari seluruh kru produksi Apa Khabar Malaysia nak ucapkan semoga acara ini berjaya Doktor. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Nazri Abdul Halif, Pensyarakanan Institut Matematik Kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis. Okey, dan seterusnya macam tadi kita war-warkan kepada anda, kita ada satu VT yang cukup menarik berkenaan tentang baby hatch. Kita saksikan. Kes pembuangan bayi bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Namun, tidak dinafikan kes-kes sebegini dilihat semakin berleluasa. Menurut statistik, lebih daripada 100 bayi dibuang setiap tahun dan ini menyebabkan banyak kehilangan nyawa bayi-bayi yang tidak berdosa. Terdapat satu inisiatif yang dijalankan pihak kerajaan dan swasta dilihat membantu dalam membendung jenayah pembuangan bayi. Ianya adalah melalui kaedah baby hatch. Memasuki era digital, kemudahan baby hatch turut dinaik tarafkan seiring dengan teknologi terkini untuk keselesaan dan keselamatan bayi. Kru Apa Khabar Malaysia berpeluang untuk mengunjungi dan melihat sendiri kemudahan baby hatch di Yayasan Orphan Care yang terletak di Petaling Jaya. Baby hatch tempat selamatkan baby dari dibuang. Bermakna mereka yang datang kepada kami, sama ada mereka hamil, minta bantuan ataupun mereka dah lahirkan, takut, dan yang paling-paling yang ketiga, maknanya mereka sangat takut tak nak jumpa siapa-siapa, mereka boleh letakkan bayi dengan selamat di baby hatch. So, bukan tempat buang bayi, maknanya orang yang datang kepada kami ni adalah mereka yang ada common sense, mereka nak selamatkan bayi mereka. Tidak dapat dinafikan perspektif negatif masyarakat terhadap kewujudan program baby hatch di Orphan Care ini ketara pada awalnya. Namun, ia semakin lenyap ditelan waktu. Cabaran yang dilalui oleh NGO seperti Orphan Care termasuk pekerja-pekerja sosial bukanlah mudah yang disangka kerana ia perlu melalui pelbagai masalah dan birokrasi dari pelbagai pihak demi menyelamatkan satu nyawa. Harapan kami tidak ada pembuangan bayi di luar.
Maknanya bayi-bayi yang tidak bernasib baik yang hamil di luar rancangan ini boleh datang kepada kami supaya kami boleh pantau dapat mengurangkan kes pembuangan bayi di luar. Jadi dengan letak bayi di orphan care bukan buang baby. Selain itu, Orphan Care juga bekerjasama dengan beberapa buah pusat anak yatim dan hospital bagi mempermudahkan mereka dalam sesi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Segalanya bagi memberi kehidupan yang lebih baik buat mangsa. Masih berperi kemanusiaan. Ukapannya sesuai untuk diberikan kepada mereka yang ingin menghantar zuriat ataupun bayi di baby hatch ini untuk diselamatkan. Ia bukanlah satu jenayah ataupun satu pengabaian, tapi ia merupakan satu kepentingan untuk bayi tersebut. Tanpa pengetahuan ataupun sokongan daripada masyarakat tentang isu pembuangan bayi ini, semakin banyaklah nyawa yang akan terancam dan isu ini akan menjadi sukar untuk dibendung. Saya Kai Zaman dari Bernama TV. Terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Untuk slot ini, saya bila bercakap tentang penyanyi, konsert, saya memang excited. Dan nak tahu siapa penyanyi yang kami bawakan di studio hari ini, mungkin Cik nak teruskan ya. Tentunya kita ada seorang selebriti maupun artis yang tidak perlu diperkenalkan lagi lah. Tolonglah tunjuk dia ya. Silakan sekarang. Kameraman sendiri. Sheila Hamzah. Ya, saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini, Sheila. Teruja sebenarnya kita happy tau. Dalam bilik makeup tu, Sheila nak datang, Sheila. Banyak benda yang bermain di fikiran untuk ditanyakan. Perkembangan yang paling latest dekat dengan kita kan. Yes, betul. Okey, dan tentunya kita tahu Sheila selepas impact daripada Pelukan Angkasa, lepas tu dengan GV lagi, betul. Lepas tu dengan Bahagiakan Dia, betul. Lepas tu dengan Jauh Hati, ya, betul. Dan akan datang dengan konsert terbaru. Dapat tak banyak input ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya rasa sangat teruja untuk berada di sini. Thank you so much Apa Khabar Malaysia kerana menjemput saya. Untuk konsert ni, Journey to the Future. Kenapa saya memilih tema ini adalah kerana kita nak biarkan yang berlalu teruskan berlalu. Kita nak fokus pada apa yang kita boleh kecapi di masa hadapan. Jadi untuk Journey to the Future ni macam-macam pelbagai lagu-lagu yang saya tidak pernah bawakan di public, dan lebih banyak lagu-lagu Melayu yang mungkin daripada saya kecil sampai besar kan, kerjaya saya sepanjang 20 tahun ini yang bakal saya bawakan, dan insya-Allah kira macam menggamit memori lah siapa-siapa yang membesar seiringan dengan saya. Kan, pelibatan Sheila kita tengok lately ni sangat aktif. Kita nampak di GV dan dengan kata masuk juara lagu juga. Jadi macam mana persediaan ataupun perkembangan tentang acara-acara itu? Allah, to be honest, saya sangat aktif tu bukan saja secara dalam kerjaya, tapi juga secara lifestyle juga. Saya lebih banyak bersukan sekarang, badminton, muay thai, gym dan sebagainya untuk kekalkan stamina. Dan saya yakin penjagaan diri itu sangat-sangat penting, bukan saja untuk kerja tapi juga untuk mental health kita. Jadi untuk yang AJL ni, of course bila saya buat persiapan untuk konsert, dia seiring lah sama dua-dua kena persiapan mental yang sangat-sangat rapi. Menyanyi boleh buka mulut je ke? Tak boleh. Breathing semua, kesihatan kena jaga, mental kita pun itu diberi keutamaan sebenarnya. Mungkin bukan mudah di sebalik cerita Sheila Hamzah itu sendiri. Okey, sebelum kita nak go to Journey to the Future, konsert tu, kita nak tanya juga dengan Sheila perkembangan terkini, apa yang Sheila lakukan currently hari-hari, apa aktiviti yang Sheila sebenarnya? Okey, selain daripada bersukan, of course kesibukan saya ni persiapan semua ni dan juga menguruskan anak. Dalam masa yang sama juga saya juga tengah mencari material untuk album baru. Dan selepas lagu Jauh Hati ni, insyaAllah akan ada satu collaboration baru juga. Tapi saya memandang kepada mungkin selepas raya baru release ke dan sebagainya. Dan persediaan lagu raya bagaimana? Lagu raya tu saya ada plan. Tapi saya tak tahu sama ada sempat ke tak untuk ke arah tu. Tapi mudah-mudahan masih
Sebab kita sebenarnya sekarang ni dah kena record dah. Betul. Tapi seandainya sempat, insyaAllah saya akan ada sebuah lagu duet. Tapi itu pun itulah kena tengok pada timing sebab saya terlalu busy nak cari time nak slot in tu pun susah. Sheila sebut tentang busy ni, nak tanya juga satu soalan yang cukup menarik ni, bila nak menjadi seorang ibu kan, bagaimana bahagikan masa pula dengan orang kata career dan juga jaga anak sebagainya. Jadi Sheila nak kongsi dengan kita bagaimana you do that yourself. Okay, ialah sebagai seorang ibu tunggal, of course benda ni bukan mudah, tapi saya yakin sebagai seorang wanita, kita memang kena kira bila kita ada kerjaya tu pegang dengan rapat kerjaya kita tu. Kena ada saving sendiri, and of course saya telah pun ada helper sekarang yang menyebabkan saya boleh jaga masa saya lebih baik lagi. Tapi of course sebelum saya keluar, saya akan pastikan saya akan spend time dulu dengan anak. Kadang-kadang jadi ibu yang berkejaya ni yang sedihnya, sebelum kita keluar kadang anak masih tidur, balik anak dah tidur. Allah, itulah salah satu pengorbanan yang terbesar yang saya terpaksa lakukan. Begitu tentang kerja Sheila sendiri. Sebenarnya saya tak nak sentuh isu lama, tapi lagu ni membuatkan saya juga tertanya-tanya. Single yang paling latest adalah Jauh Hati. Baru sebulan dimuat naik dekat YouTube video musiknya. Mungkin apa yang Sheila ingin kongsikan bersama-sama? Bagaimana proses rakamannya, mengambil masa yang lama ke ataupun mudah saja mungkin sebab Sheila pernah lalui? Of course, seperti anda semua tahu, saya suka tulis berdasarkan apa yang saya lalui. Jadi lagu Jauh Hati ni terinspirasikan dengan of course penceraian saya. Yang banyak orang akan tanya macam kenapa, bagaimana ia terjadi dan sebagainya. So saya macam malas nak bagi apa-apa statement, tapi at the same time sebab saya pun perlukan satu, sebagai seorang singer-songwriter, kita perlukan satu outlet untuk keluarkan kita punya perasaan kan, luahkan perasaan. So saya tulis lagu ni sebenarnya daripada tahun 2021 bulan November macam tu, tapi saya release setahun selepas itu, Disember tahun lepas ni, sebab saya perlu move on dulu, saya perlu kuat dulu, sebab untuk saya menyanyikan lagu ni begitu personal untuk saya. Di mana cinta yang ia dah berikan segala-galanya tapi tak dihargai and things like that. And tengok pada music video ni memang kita boleh sendiri lihat apakah signifikan beban tersebut, apa signifikannya air mata dan sebagainya. So masing-masing yang pernah melalui, sama ada lelaki ataupun perempuan, perasaan sedih ni bukan pada gender. Jadi itulah, semoga semua yang menonton ni akan sejahtera dan bahagia lah. Dan saya pun dah dengar lagu ni dan saya sangat suka. Alhamdulillah. Lagu ni best lah, dia full of liriknya emotion. tu Heavy penuh emotion makna sikit kan. Mungkin Yelah, kita tahu lagu ini sebenarnya kalau cerita yang lepas kita tak payah tanya lah. Sheila dah himpunkan ataupun dah beri sepenuhnya statement ataupun inilah luahan Sheila yang mana tak perlu anda tanya lagi. Melalui lagu je. Betul. Okey, tadi kita lihat video klip untuk lagu Jauh Hati tu, macam Sheila cakap ada banyak pengertian maknanya. Jadi nak tahu proses rakaman di situ, kat mana anda buat rakaman tu dan sebagainya. Proses rakaman kalau record lagu, kita record di Damansara Perdana. Ia tidak mengambil masa yang lama sebenarnya. Kita record just few times dalam I think 40 minutes dah habis. Dan music video tersebut direct oleh Emilia Azizan yang juga merupakan sahabat baik saya. Kiranya macam projek ni memang sangat-sangat dekat lah, macam saya pun, director pun kawan. So that dia semua benda jadi lebih personal dan lebih intipati dia tu lebih terasa. So everyone that all close to you lah. Saya nak tanya lah, kita tahu kan Sheila memang dah lama dalam industri juga kan. Seorang yang memang banyak pengalaman dalam nyanyian, especially vokal itu. Sebagai seorang penyanyi yang dah memang profesional, adakah masih lagi Sheila ambil vocal class untuk training, untuk orang kata mencantikkan lagi, mengasah vokal Sheila itu sendiri? Of course, from time to time saya akan check dengan guru vokal, some of my techniques. Contohnya semasa kita merakamkan lagu Bahagiakan Dia bersama Kak Liza Hanim, sebab lagu tersebut diciptakan bukan sebenarnya lagu duet. Jadi kita datangkan Cikgu Deli sebagai cikgu vokal untuk kira macam untuk guide kami. So daripada situ kita boleh tahu teknik saya yang ni okey, yang ni tak okey, apa yang kekurangan yang perlu kita perbaiki. Sebab saya yakin setiap apa yang kita buat pada hari-hari kita, tak kira dalam apa juga kerjaya kita, kita perlu ada penambahbaikan kan. Tak kira dah berapa lama dalam industri, I'm sure there will be always room for improvement. Tapi kan kalau kita dengar lagu Jauh Hati ni,
ni ada tak kemungkinan ada version Mandarin? mungkin. Dengar melodi dia macam sesuai lah. Sebab kita tahu Sheila pun memang fasih dalam bahasa Mandarin. Macam mana? Itulah, kalau seandainya ada ada mungkin ada specialnya. Timing je tak ada. Timing je tak ada. Cuma seandainya ada waktu dan kesempatan, mungkin Jawahati ni boleh tukaran Mandarin. Mungkin saya boleh nyanyikan dalam konsert saya. Konsert sebentar lagi. Kita bagi idea kot. Sheila akan macam saya macam pagi-pagi je dia dah wake up dah ni. Okey, jadi menyentuh tentang Mandarin kan, sungguh dekat bercakap Mandarin ni. Sheila kita tahu sebelum ni memang tinggal sekejap di China. Bagaimana planningnya? Adakah akan kembali ke China untuk lebih mengembangkan lagi Sheila punya kerjaya? Pada saya untuk di fasa kehidupan saya sekarang untuk bekerja dan tinggal sepenuhnya di China mungkin tidaklah. Sebab saya ada anak dan saya tidak mahu dia rasakan macam dia terpaksa pindah randa kan, macam tu kan. Saya nak the environment yang safe dan sihat untuk dia. Jadi di China ni very fast paced living kan. Jadi kalau bawa pun sekejap. Tapi untuk saya kembali tu mungkin bukan dalam masa terdekat ni, selepas Chinese New Year kita tengok kalau waktu macam mana. Sebab untuk konsert Journey to the Future ni lepas raya kita akan continue balik. Ada beberapa lagi venue, ada lokasi, total 6 venue. Dan sebenarnya itulah pada yang sedang menonton ni, kalau korang belum dapatkan lagi tiket, korang boleh dapatkan di Ticket Asia atau di Ticket Charge. Konsert yang akan berlangsung di KLCC Plenary Hall pada 4 hari bulan Mac ini. So nanti sebentar kita akan ada lagi bersama dengan Sheila. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Tak sabar sebenarnya nak dapatkan tiket konsert ni kan. Sekejap lagi akan bersama dengan Sheila. Kita berehat seketika di Apa Khabar Malaysia. Kembali selepas ini. Join me on a journey to the future coming March 4th, 2023 at Plenary Hall, Kuala Lumpur Convention Centre. The concert will have an award-winning producer Lee Nai Kong as the music director, and I'm so excited to bring you my greatest hits accompanied by the world-class audio and visual production. So I promise you, it will be a one-of-a-kind experience. Grab your tickets now and I'll see you guys soon. Tak sabar kembali bersama kami. Kita bagi love dulu untuk konsert Sheila Hamzah. Dan tadi kita baru buat intro saja. Lepas ni kita nak pergi lebih jauh berkenaan tentang konsert istimewa daripada Sheila Hamzah. Kita nak mulakan satu soal permulaannya. Kenapa Journey to the Future? Mesti ada ceritanya. Kenapa Journey to the Future? Sebab yelah dalam kehidupan kita ni, especially saya sendiri, banyak orang suka macam baling belakang sangat. Throwback kan. Baca seribu kan. So saya just nak bagi orang fokus sesuatu yang lebih jauh, fokus on the new me. Saya kira macam nak rebranding myself untuk menjadi someone yang better daripada siapa yang saya pernah jadi in the past. Jadi Journey to the Future ni adalah membawa anda semua untuk sama-sama harungi masa depan bersama dengan saya, dari segi muzik, dari segi kerjaya, dari segi kehidupan peribadi dan sebagainya. Merangkumi semua aspek. Back on stage. Okay, 4 Mac akan datang di Plenary KLCC. Perjalanan konsert tu berapa lama Sheila? Apa dia punya, kita tahu antara lagu-lagu yang telah pun disusun atau bagaimana dia punya segmen tu? So insyaAllah kita akan ada dalam 4 segmen, 4 persalinan baju, dan juga saya janji pada anda semua yang lagu-lagu yang akan saya bawakan ada covers juga, tapi ada juga lagu-lagu yang saya dah lama tak nyanyikan, macam Memori Tercipta yang teristimewa, lagu-lagu lama saya juga. Dan lebih banyak lagu-lagu Melayu yang banyak orang request masa show tapi saya tak dapat nyanyikan. So this time around
InsyaAllah you guys are going to be, it will be filled with a lot of like different concept in between the segment semua. Ada bahasa lain juga, so kena nantikan. Especially Jauh Hati, mana tahu versi Mandarin kan. Jadi sama dengan lagu tu sebenarnya tu. Maknanya sekarang kan fans Sheila kalau boleh terus attack dia punya Instagram, request lagu apa you all nak request untuk nyanyikan. Manalah tahu I dah request lagu Mandarin Jauh Hati tu. Okey, berapa lama perjalanan konsert tu? InsyaAllah dalam saya tak pernah buat konsert nyanyi kurang daripada 22 buah lagu. So dia sebenarnya depends pada saya. Konsert tu mungkin kalau dari segi lagunya 1.5 jam. Tapi kalau cakap dia banyak, mungkin dia jadi 2 jam. Kita tak tahu kan. Banyak 4 jam kita kan perempuan cakap pun tak boleh kalah. Cakap tak boleh kalah. Wanita tak pernah kalah. Wanita sentiasa betul lah macam tu. Bercakap tentang konsert Sheila ni, pastinya ada juga penyeri-penyerinya. Mungkin ada artis jemputan. Yes, nak kongsikan dengan kami. Setiap venue akan ada penyeri jemputan yang berbeza. Jadi untuk kali ni apa yang saya boleh katakan adalah seseorang yang pernah saya collaborate dengan. So itulah. Seseorang? Seseorang. So korang kena tunggulah. Baik. Okey, kita tahu konsert ni akan ada tour, bukan sahaja di Malaysia, malah di Indonesia dan juga Singapura. Betul. Okey, mungkin Sheila nak kongsikan bersama-sama dengan kami persediaan untuk di Malaysia dulu lah. Kita nak konfirmasikan bagaimana kita nak tengok suksesnya perjalanan konser ini. Bagaimana daripada Sheila sendiri dah 90% ataupun bagaimana? Untuk saya sendiri sebenarnya dalam apa juga benda yang saya kerjakan, persiapan tu harus datang daripada mental and physical saya dulu. Tak kira lah apa benda yang apa benda yang on paper yang mungkin saya perlu lihat lyrics dan sebagainya, tapi bila saya mentally and physically ready, tu yang itu bagilah apa pun, insyaAllah boleh dicapai. Saya ada lihat satu PC yang Sheila adakan berkenaan tentang organizer yang sediakan siap bagi nutritionist lagi. Macam-macam lagi. Bagaimana, kenapa perlu disediakan segalanya sebegini dan they are so good in the sense of disebabkan oleh konsert ini, insyaAllah dia bukan saja satu venue kan. Jadi bila kita akan mengadakan tour ni, memang persediaan dari segi physical mental tu memang harus dijaga dengan rapinya. Apa yang saya makan sebenarnya akan menentukan macam mana stamina saya berada atas pentas. Sebab untuk menyanyikan that much of songs tanpa kira akan mencederakan tekak suara dan sebagainya, tu yang benda yang kita kena titik beratkan. Sebab dia macam, dia bukan sprint, dia satu marathon. Jadi kena jaga-jaga. Dan melibatkan konsert ini, dia juga bukan satu venue saja, tapi beberapa venue. Mungkin Sheila nak kongsikan berapa terujanya untuk konsert 2023, 6 venue sekali. Orang Indonesia dan juga Singapura ni. Saya, ya Allah, mana tahu boleh beli tiket sekaligus time konsert berjalan. Saya sangat-sangat teruja sebenarnya, sebab ini merupakan tour saya yang pertama buat julung kalinya, dan saya sangat excited pihak organizer IMC memilih Kuala Lumpur tempat kelahiran saya untuk the kickstart of this Journey to the Future concert. Dan untuk membeli tiket yang untuk yang seterusnya ni, mereka akan umumkan selepas habisnya konsert. Sebab lepas tu kita ada puasa, kita raya. Sekejap tiket lagi nak raya. Kita beli yang KL ni dulu. Tahu dari Singapura dan Indonesia pun boleh datang. Apa-apa pun KL dulu. Bagaimana dengan penjualan tiket, masih lagi still ongoing. Saya difahamkan juga ada beberapa konsert juga yang diadakan pada hari yang sama. Jadi itulah dia, apa-apa pun kalian masih lagi boleh mendapatkan tiket lah di Ticket Charge ataupun All Ticket Charge. Semua orang boleh All Ticket Asia. Okey, baik. Lokasi pertama adalah di Plenary Hall KL. Betul. Jadi kita nak tahulah lokasi pertama ni apa, keunikan, keistimewaannya ni, tempat pertama pembuka. Keunikannya adalah, of course, saya dah lama tak buat persembahan pentas, konsert khususnya. Konsert yang terakhir saya adakan pada tahun 2018. Dan dah 5 tahun. Jadi of course ini konsert pertama setelah saya menjadi seorang ibu. Dan saya yakin dengan semangat baru ini
saya pun ada banyak menunjukkan sisi-sisi lain saya dekat dalam GV kan. Kalau siapa yang menonton GV sebelum ni dah tahu macam rupanya Syah suka menari dan sukanya lagu rock dan sebagainya. Jadi ada pelbagai genre dan juga sisi lain Sheila Hamzah yang akan kita tonjolkan dengan lebih dalam lagi di konsert berkenaan. So, this is the right platform for me to do so lah, insyaAllah. Saya percaya orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia sendiri kan, especially fan Sheila dah mula menyerbu website untuk dapatkan tiket-tiket dah pun dijual, dah dibuka untuk untuk jualan tiket. Okey, menyentuh tentang konsert sambil tu kita nak sentuh jugalah Sheila antara kita tahu individu ataupun penyanyi yang memang dah lama dalam industri, banyak melalui perik getir, jatuh dan bangun itu sebenarnya. Dan saya rasa orang yang tepat kita tanyakan bagaimana pandangan Sheila sendiri untuk mereka yang baru nak bertapak dalam industri. Mungkin Sheila boleh bagi tips nak membantu mereka nak mulakan kerjaya bagaimana dan nak sustain dalam industri ni bukan satu perkara yang mudah. Zaman sekarang ni kita tak boleh nafikan untuk menjadi famous tu sangat senang. Untuk kita nak sustain ataupun terus ada dalam industri tu yang paling payah. Untuk saya yang dah 20 tahun ni saya belum berhenti mencuba lagi, saya belum berhenti belajar lagi. Jangan rasa macam kita dah dapat satu kejayaan tu kita terus aku dah cukup bagus, so that's it for me. And jangan cepat berpuas hati dengan apa yang kita dah ada, tapi dalam masa yang sama juga sentiasa celebrate setiap kemenangan kecil yang kita ada. Sebab kita selalu berpandangan kalau ada award besar kita macam best. Tapi sebenarnya seandainya kita punya first single tu, contohlah yang baru-baru kan, ada 1,000 orang dengar, 10,000 orang dengar, itu dah cukup baik. Okay, that means ada orang dengar. Daripada out of this 10,000 orang dengar, macam mana kita nak buat dia jadi 100,000 orang dengar? You know, all these things, strategize yourself dengan bijak, dari segi and always jangan give up lah sebenarnya. Jangan give up dan kena tahu apa kekuatan kita sebenarnya. Sebab kalau kita sendiri tak percaya pada kekuatan diri kita, orang lain takkan percaya, because apa yang kita bawakan, energi kita ni akan dirasai oleh semua orang. So that's number one thing lah yang you should remember in any, dalam apa juga kerjaya lah, apa juga bidang. Itu tips untuk kepada yang baru nak bermula. Tapi kita nak tanya juga kepada Sheila, yourself sendiri punya orang kata personal pegangan berkenaan dalam industri ni. Orang kata dah lama bersama dengan Malaysia sebagai salah seorang artis yang bukan di Malaysia saja tapi terkenal di luar negara juga. Jadi pegangan Sheila sendiri bagaimana? Untuk saya sendiri, now that saya berumur 32 tahun, lebih matang. Jadi macam saya cakap tadi, saya lebih celebrate benda, all the littlest things. Apa yang saya dapat capai dalam satu hari tu, tak kira lah sekecil mana pun, saya akan celebrate dan saya akan appreciate diri kita. Sebab saya takkan nak menunggu apresiasi tu datang dari orang-orang lain. Kita kena sendiri rasa diri kita baik, diri kita bagus, diri kita dah melakukan yang terbaik, yang sehabis baik hari ni. Tak semestinya hari ni saya boleh bagi 90%, esok saya boleh bagi 90% lagi. Saya mungkin esok yang terbaik saya adalah 70%. Jadi hidup untuk hari ni, sebab esok kita belum tahu. Itu yang saya pegang lah, untuk saya survive day to day basis instead of looking at a long run. What's going to happen in 5 years time? Saya tidak lagi memandang ke arah tu. Betul, ambil tips tu kan, kalau boleh move on lah. Tak nak cerita-cerita yang lama, kita bangkitkan kembali. Please, positif lah kan. Dah tahun 2023 ni. Okey, menyentuh tentang lagu sikit lagi, Sheila, berbaki masa yang kita ada ni. Kita tahu perancangan Sheila akan ada, insyaAllah akan keluar dengan single raya kan. Dan macam mana pula, takkan kita nak tunggu ship. Biasanya Sheila akan come out dengan single bila beremosi, kesedihan. Kita nak move on lah, Sheila. Bagaimana dengan single baru akan datang? Perancangannya bagaimana? Tak naklah lagu yang sedih ke bagaimana? Saya sebagai seorang penulis, memang template saya memang suka tulis lagu sedih walaupun saya gembira. Okey. Itu kita baru tahu hari ni. Sebab dia macam ni tau. Setiap dari kita kan, kita ada hari-hari yang bahagia. Ada hari-hari tidak. Tapi untuk saya sendiri, bila saya dapat menulis lagu sedih ni, dia jadi satu outlet yang macam, kalau seandainya satu hari tu macam sikit kan, dia terus rasa best. So kita ada
tempat untuk keluarkan atau curahkan. Sebab kadang-kadang ada je sisa rasa baki-baki yang kat dalam diri kita yang mungkin kita tak sedari. Kadang-kadang ada je macam untuk saya, tiba-tiba duduk, tiba-tiba rasa sedih. Tak tahu mungkin apa. Sebab saya seorang yang pemendam sebenarnya. Suka mendam, macam tak nak fikir masalah. Tiba-tiba datang. Dan saya tak tahu kenapa saya sedih ni. Macam tu. So, nak dapat ilham sebenarnya susah kan. Time sedih pula dia datang ilham tu. Kena sedih betul turun ni bahaya juga kan. Bahaya juga. Jangan lama-lama. Kacau emosi. Jangan lama. Dan last sekali kita nak tanya pada Sheila juga sebelum dalam kesetukan masa yang kita ada ni. Kita nak tanya apa harapan Sheila untuk konsert akan datang. Okay, untuk harapan saya untuk konsert Journey to the Future ni, of course, setiap dari seorang peminat yang datang, saya janjikan persembahan yang luar biasa. Saya janjikan satu kepuasan untuk kalian semua. Dan saya harapkan agar konsert ni akan sold out. Dan kita boleh move on ke venue-venue yang seterusnya dan terus mekar lah. Itu je saya harapkan, itu sajalah. Penting Sheila nak enjoy dengan fans Sheila. Inilah masanya untuk anda sama-sama support konsert Sheila Amzal live di Plenary Hall KLCC Sabtu ini 4 Mac 2023 jam 8 malam. Tiket masih lagi dijual. Guys, come on, jom kita berkonsert. Dan sebut tentang konsert ni, kita nak ucapkan juga supaya dia meriah dan di antara yang datang tu adalah Cik dan Salihah sendiri. Yes. Harus. Okay, terima kasih banyak Sheila. InsyaAllah kita jumpa di konsert. Kita Sheila. Nampak kita kan. Okey, baiklah. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya meriah di hujung-hujung ni kan. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda. Dan jangan lupa untuk datang ke konsert Sheila. Kita akan pergi sama-sama nanti. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Okey, Assalamualaikum. Saya Cik diundurkan diri. Bye-bye. Saya Nursalah Azmi. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.